Ini adalah kasut terbaru Anta C202 GT dari Anta Sport Malaysia. Berdebar saya nak review. On point ke tak on point? Stay tuned. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi channel. Anda tak tersalah channel. Tadi saya tiru opening ala-ala Kofuzi kita ubahlah sikit kan, asyik sama je kan. Yang penting ayat stay tune tu ada. Okay, actually Kofuzi ni salah seorang saya punya idola lah. Saya punya idola, saya punya inspirasi dalam menjadi YouTuber dan seorang runner. Antara persamaan kami adalah sama-sama kita review kasut. Sebenarnya bila sebut tentang Kofuzi ni, dari review kasut ni dekat Malaysia ni tak ramai sangat. Saya berharap channel-channel ataupun reviewer kasut yang ada di Malaysia ni akan semakin bertambah, semakin banyak pilihan dan semakin banyak info-info yang dapat kita kongsikan untuk kebaikan community running especially. Itulah mungkin harapan dan aspirasi saya. Alright. Jadi kasut ni sangat-sangat special. Kasut Anta Sport C202 GT dari Anta Sport Malaysia. Kali lagi, ini kali kedua saya review kasut Anta Sport. Dan disclaimer yang paling penting saya nak share hari ini, kasut ini adalah daripada Anta Sport, non-paid review. Even masa Anta bagi saya kasut ni, yang ni, okay, yang first tu memang dia suruh saya review. Yang ni dia tak suruh saya review, dia bagi saja kasut ni. Tapi sebab saya memang nak review kasut ni. Masa ambil Anta Interlock dulu tu pun, saya dah terpandang kasut ni kan. Okey, tapi mungkin tak sempat lagi, mungkin belum rezeki ketika itu. Tapi Anta bagi saya kasut ni. Inilah masanya saya nak review. Saya memang dah usah kasut ni. Akhirnya hari ini yang paling penting bukan untuk saya tetapi untuk anda. Untuk anda, kita nak tahu kasut racing marathon yang sangat-sangat underrated ni, adakah ia on point ke tak on point. Jadi anda kena tonton sampai habis lah. Sebelum kita dive dengan lebih lanjut untuk review kasut yang semua nak tahu sangat ni, anda kena subscribe lah, subscribe. Subscribe please. Yes sir. Saya bukan sponsor atlet, saya tak terikat dengan mana-mana brand running kasut. Jadi saya bebas nak review apa saja kasut. Channel saya bukan ada satu brand je kasut, ada macam-macam kasut. Jadi dah sebab terlalu banyak saya review kasut setakat ini, InsyaAllah ada banyak lagi yang akan saya review nanti. Dia punya feeling tu, dia punya insting sebagai seorang reviewer ni, insting saya dah semakin tajam lah. Kita tengok saja, kita dengar, kita baca sikit, kita study dan kita tengok saja, kita dah tahu kasut tu bagus. Jadi seperti kasut ini, kenapa bila saya tengok kasut ni, love at the first sight, terus saja saya suka. Sebab saya teringat kasut ni, Vaporfly 1. Vaporfly 1 ni, tapi ini kasut yang paling fenomenal lah. Tak masa dia keluar dulu dalam 2 tahun lepas, sangat fenomenal. Kasut ini sebaliknya, orang tak kenal sangat pun. Tetapi bila saya tengok, mungkinkah saya nak equalkan dengan kasut ini, ataupun apakah persamaan dan apakah kekurangan dengan kasut Vaporfly 1 yang menjadi sangat-sangat fenomenal ini. Okay, so kasut Anta C202 GT, C tu maksudnya champion, 202 saya tak tahu pasti, GT tu macam bunyi-bunyi racing sebab ini memang kasut racing. Sebab kasut Interlock ni pula, dia memang kasut marathon tetapi memang boleh guna untuk racing, tetapi ini yang lebih high performance. Kalau kategori kasut, yang ni lebih kurang super shoes lah. Ini lebih kurang super shoes. Yang ni untuk kasut training tetapi masih boleh digunakan sebagai marathon dan saya gila suka kasut ni. Gila ke? Saya suka sangat kasut ni. Dan adakah kesukaan saya terhadap kasut ini akan menyerupai kasut ini? Sehingga saya memilih kasut ini kasut of the year saya kan setakat ni kan. Kalau anda dah tonton video tu kan. Sebab kasut ni dekat Malaysia tak banyak. Dia masuk 24 pasang saja. Saya orang yang keempat ada. Okay, dan kasut ini saya tak perlu taruh link kat sini. Dia tak ada dijual di Shopee, Anta Sport punya shop. Anda kena pergi satu tempat saja di Malaysia ni, di Anta Sport Outlet di Wan Utama. Dekat New Wing tu kat Wan Utama. Saya pun tak tahulah, saya tak pasti saya tanya Anta kenapa kasut ni sikit sangat dan susah orang nak beli kasut ni. Anda kena pergi test orang yang duduk jauh-jauh kat Terengganu ke Sabah, Sarawak, susah lah. Nak beli kasut ni kena pergi Wan Utama ataupun minta tolong reseller. Jadi inilah maksud, kalau anda nak tahu jawapan dia, yes, pandai. Tonton sampai habis. Alright, jadi kasut ni harganya retail RM699.
Berbeza dengan harga yang kasut antelope tu. Dan tetapi sekarang ada diskaun 20%, so harganya jatuh lebih kurang 500 lebih saja. Harga ni kita akan concludekan last kali nanti di penghujung masa dia on point, kita on point. Saya semua petik saja dulu harganya. Spesifikasinya, warna dia fluorescent green black. Yes, memang warnanya fluorescent. Fluorescent tu warna yang merecik lah, warna yang memantul, warna yang merecik. Sizing dia unik. Sizing dia sebab saya nak sangat kasut ni. Sebenarnya saya pergi kat orang utama tu, sizing saya dah tak ada US 11. So ini sizing 10 US. Maknanya down satu size dengan kaki saya. So saya gamble saja, saya try dengan Stokin Steigen saya. Okey sangat. Walaupun down satu size, fitting dia memang okey. Selesa sangat. Mainly sebab material atas dia. Sekejap lagi kita cerita pasal apa dia. Saya punya fitting true to size. Mungkin ada macam ketat sikit kat bahagian ni. Macam biasa, kaki saya ada besar sikit kat sini Tetapi apabila saya dah run sedikit, saya dah pakai, ketidakselesaan tak rasa. So maknanya walaupun turun satu size, fitting dia yang tor baik. Tak ada 2E, white tak ada 4E, tapi selesa, roomy. So siapa yang kaki white, saya kaki white, saya pakai kaki ni dengan walaupun turun adalah sangat selesa. Tapi saya recommend anda maintain true to size bagi siapa yang nak beli Berat dia jauh beza ringan. Kalau antelope tu berat dia dekat 300 gram, 295. Yang ni 235 gram. So memang kasut-kasut racing memang ringan. Dia kasut neutral, bukan kasut stability. Jarang saya tengok kasut-kasut race yang laju. Kasut-kasut stability dia kasut neutral. Kita tengok pun dah tahu, okey. Nampak lebih stable daripada kasut-kasut neutral yang pernah saya tengok dan pernah saya pakai. Heel dropnya marvelous. Nampak macam kasut tak tinggi, tapi bila anda dah pakai memang rasa tinggi sebab belakang heel drop dia 38mm. Depannya 30mm, dropnya 10mm. Memang didesain untuk kasut race. Heel drop dia marvelous, tingginya cukup, maknanya cushion dia InsyaAllah cukup. Dan hari ini dalam review ni macam biasa saya akan sentuh apa midsole dengan outsole, apa yang saya suka, apa yang tak suka, dan kasut ini untuk siapa, dan akhirnya kasut ini on point tak on point. Sebab kasut antelope ni ramai sangat orang suka termasuk saya. Mesti ramai nak tanya, apa bro, apa beza kasut antelope dengan si 202 GT ni? Maybe saya akan buat satu video khas perbezaan ketara dia, tetapi secara ringkasnya kasut ini nampak lebih kepada kasut training lah. Okey, apa dia sangat-sangat best. Dia panggil yarn apa, dia macam engineering mesh lah, macam TPU plastik uni yang sangat-sangat high quality. Saya dah katakan kasut-kasut Anta ni, kenapa selama ni saya tak pernah dengar. Kasut-kasut dia sangat baik. Macam kasut ni juga. Apa dia anda tengok? Breathable, ringan, transparent, flexible. Kasut super shoe dan lain kan. Tapi best. Sebab tu kaki saya mak walaupun downsize. Lace dia agak pendek sikit. Itu yang kurang sikit Yang ni seperti macam antelope, takut tak kuat saja. Dan lidah dia ada padding, halus saja, sedap je. So maknanya bila anda nak sarung ni, dia pendek sikit, tetapi sebab ada padding tu rasa sedap saja bila anda masuk stokin. Kemudian ada logo Anta kat sini, tapi anda tengok dia tak ada lock kat sini, dia tak ada support kat sini. Berbeza dengan antelope, dia tak ada support kat sini sebab mungkin dia nak bagi apa kasut ni lebih ringan. Okay, kita pergi dekat heel collar dia, ni memang marvelous. Memang marvelous. Memang kasut-kasut racing. Nampaklah dia punya premium dia dengan harga macam ni nampak premium. Dia punya collar dia cantik, just nice, tipis, halus. Memang saya suka macam ni, bukannya yang konvensional. Dalam dia ada padding lagi. So bila anda sarung, saya sarung fitting dia sedap. Dia pegang memang sedap kat sini. Okay, tapi beza dia kat sini tak ada carbon fiber plate. Yang buat kasut antelope tu sangat stable, dia ada carbon fiber plate kat belakang ni. Yang ni tak ada. Dia tak sekuat antelope tapi okey sangat. Mid cage dia, mid foot dia tak adalah ketat sangat. Memang saya rasa apa dia, kalau 10 saya bagi 8.5. Serius, apa dia saya suka. Seterusnya tambah belengan lagi, kita pergi kepada midsole. Midsole dia yang tengah ni, cushion dia punya cushion dia. Kasut ni midsole dia kita panggil Nitro Speed NUC. Material yang sangat best. Bila anda pakai, energy return sangat-sangat tinggi. Memang terkejut lah kasut ni, serius saya sangat terkejut. Rocker tak berapa banyak sangat. Nitro Speed ni dia sandwichkan dengan full length carbon plate, panggil 3D Bionic Foot Shape Carbon Plate. Kalau macam antelope tu, carbon plate dia tak se-full length. Dia ada carbon plate. Saya sahkan dengan Anta sendiri. Sebelum saya buat review pun saya dah sahkan. Carbon plate dia tak sepanjang ni. Dia tengah macam ni. Tapi yang ni, dia panjang. Anda tengok gambar ni saya tunjuk. Full length carbon plate. Tanpa berlengah lagi kita buat bend test. Okey. Sebab dah buat carbon plate kan. Tu. Tu. Power. Tu. Okey. Okey, sebab anda pun tahu saya belum dapat lari laju lagi, masih mengambil masa. Tapi kalau lari tempo atau race pace anda
propulsion effect dia sangat tinggi. Macam mana nak tahu energy return tinggi? Kena pakai Coral Sport juga. Tengok ground time, average ground time anda. So yang ni memang sangat-sangat best. Okay, dia punya midsole dia sangat energy return. Tengok cushion dia dia lembut dan stiff. Kalau scale 10, lembut tu saya bagi, maknanya kalau 10 tu lembut sangat lembut saya bagi 7. Dan dia punya stiff dia pun 7. So maknanya dia tengah-tengah, memang sedang elok. Memang design untuk lari jauh dan untuk anda lari laju sikit daripada biasa. Dan kita pergi kepada outsole dia. Outsole dia dipanggil Go Zone. Okay, outsole dia ni memang saya kurang lah. Saya tengok putih je dah. Alamak, macam kasut sekolah lah pula. Kasut sekolah sekarang pun dah tak pakai putih. Kenapa lah tapak putih kan? Tapi Go Zone dia ni, grip dia sedap. Grooving tak banyak sangat, tetapi grip dia sedap. Ada okey dengan tak okey. Okey dia punya rubber cover ni banyak sangat. Dia cover banyak sangat. Trail ni je dia expose sikit. Dia cover banyak sangat, tetapi tak tebal sangat-sangat. Tapi bear in mind kasut-kasut race ni, sebab tu nama dia race. Bukan anda pakai hari-hari pun, anda pakai masa race dan towards the race day lah. Sebab tu dia jenis tak durable sangat. Dia tipis sangat. Pakai sedap, tapi tak boleh pakai lama dan lari jauh-jauh terlalu banyak, beratus-ratus kilometer. Okay, based on saya punya observation, kasutnya bukan kasut stability, kasut neutral. Tapi kalau tengok ni macam stable. Sebab dia punya ni tinggi sikit, dia ada cover counter dan ni macam ada plate sikit. Mungkin tak stable sangat, tetapi siapa yang nak sangat stability, ni mungkin bukan kasutnya. So kita jump terus kepada harga tadilah. Dengan harga 500 lebih, kita nak tengok, okay, katalah walaupun tak ada diskaun, harga dia 699. Apa kasut yang racing marathon shoes yang ada full length cover plate yang setara dengan dia? Anda tengok kasut-kasut apa yang ada. Tapi kasut-kasut macam tu, dia tak ada bagi diskaun. Sampai kiamat tak ada diskaun. Confirm. Potong jari, brother. Potong jari. Memang tak ada diskaun. Tak tahu kalau ada jadi diskaun. 8 benda ajaib kat dunia lah kan. Kasut-kasut yang super shoes macam tak ada diskaun. Tapi kasut ni dia bagi diskaun. Sebab terus terang saya suka kasut ni. Especially bahagian apa, cantik, design memang merecik dengan colour dia. Banding Antelope tu colour dia kurang sikit lah. Tetapi yang saya tak suka, yang pertamanya of course dia punya colour, dia punya tapak lah. Tapak dia tak durable. Tetapi kita tak tahu lagi. Tapi at least boleh dapat 300 km ke 400 pun dah cukup lah. Tapi ini saya punya assumption. Dari segi midsole dia terbaik, serius terbaik. Anda kena test. Propulsion effect dia ada, dengan carbon plate dia ada. Ni nampak? Ni ada carbon plate dia kat tengah ni. Kasut ini, kalau anda, saya nak recommend kepada siapa yang suka lari laju. Pertama siapa yang boleh lari laju ni subjektif, anda sendiri nilai. Anda nak guna untuk marathon, half marathon, memang ni kasut race. Nak buat speed, memang kasut ni. Dan siapa suka kasut yang ringan, memang kasut ni. Dan siapa yang bajet 500 lebih, dia punya yang floor dia, saya tak berapa minat adalah tali dia tak cukup panjang. Minor je kot, tukar tali je lah kan. Tapak dia, durability, colour dia, lain-lain tak banyak lah. Banyak saya suka kasut ni lah. So anda pun tahu macam mana saya nak rate kasut ni. On point ke tak on point. Kalau kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi tu ada, maknanya anda tak kisah pakai brand, anda nak cuba sesuatu yang baru, anda suka lari laju, rasa kasut yang ringan, dan bajet anda 500 lebih, kasut ini on point. Yes. Kasut ni sangat on point, serius sangat-sangat on point. Okay, saya suka sangat kasut ni. Dan saya berharap kalau ada colour lain lagi bagus. Dia buat satu colour je dan susah nak cari. Dan kategori kasut ni memang kasut super shoes dengan harga yang tak berapa super pun. Harga mampu milik sebenarnya. Jadi sampai di sini saja. Kalau anda suka video ini, anda tekan like. Tinggalkan komen kat bawah untuk kasut-kasut marathon, kasut-kasut performance anda, kasut apa yang anda nak spend. Dan yang paling penting macam biasa, yes, come on, subscribe. InsyaAllah 30,000 subscriber, saya nak bagi giveaway satu kasut running. Satu kedua saya tengok dulu lah macam mana kan. Alright, sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Buat satu colour je dan susah nak cari. Lari.